sekadar untuk ingatkan balik diri saya, tuan-tuan, itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya dalam segala-gala perkara, kaya dengan ilmu, kaya dengan kekuasaan, kaya dengan keagungannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Allah isytiharkan apa saja barang kehendaknya, ketentuannya, ia akan berlaku. Ia akan berlaku. Termasuklah ketentuan Allah ujian kepada manusia. Di saat kita nampak tenang, senang, lenang, mudah segala-galanya, Allah berikan ujian yang menghentikan segala-galanya. Bukan sekampung, bukan senegeri, bahkan seluruh dunia terancam hingga menjangkau lebih 200 buah negara. Sesuatu yang kita dah pernah hadapi sebelum ini dalam usia kita yang sedang kita ada sekarang, 60 ke 70 ke 30 tahun ke 40 tahun ke. Apakah situasi kita pernah hadapi? Tak ada. Tak pernah kita hadapi situasi semacam ini. Semuanya senang, tenang, lenang. Tapi tahun ini Allah uji kita. Bahkan seawal bulan 11 lagi pun ujian pandemik COVID mula berlaku tahun lepas. Jadi apa yang saya nak rumuskan, bukan nak ulang balik cerita ke pandemik COVID, tapi saya nak sebut, tuan-tuan, satu perkara menunjukkan kepada kita bahawa kita adalah makhluk yang kerdil, lemah, dhaif. Maka ada yang lebih berkuasa ke atas kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nak beri pengajaran kepada kita supaya manusia dalam apa keadaan sekalipun faham dan sedar betapa Allah lah Tuhan segala-galanya, yang mengurus tadbir alam ini dengan kekuasaannya, dengan keagungan dan kehaibatannya. Ini satu poin yang penting, key point yang paling utama sekali. Dan kita terpaksa terima hakikat itu. Bilakah akan datang penyelesaian sehingga kita boleh menikmati semula ketenangan itu? Wallahu a'lam. Tetapi kepada kita, bila Allah uji, kena ambil jalan untuk kita mendapat kejayaan dan kebahagiaan yang sepatutnya. Betullah melalui SOP yang telah digaris pandi oleh pihak berkuasa ini, kita wajib patuhi. Saya sebut banyak tempat, saya kata wajib patuhi. Tak mematuhi arahan SOP ini dianggap satu dosa. Tapi taklah dosa besar sampai macam sihir membunuh, tidak. Tapi dosa. Sebab apa dosa, Ustaz? Sebab dengan tak mematuhi SOP ini, kita boleh jadi penyebar penyakit ataupun kena penyakit. Tak langsung kita kalau kena penyakit, kita sebar penyakit orang. Dosa tak? Dosa lah. Apa hujah, Ustaz? Hujah ada. Ini kita live ini. Hujahnya, Nabi telah pun bayangkan SOP kepada kita. Nabi dah sebut SOP kepada kita. Face mask Nabi ajar ke? Pakai sanitizer ni Nabi ajar. Nabi tak sebut pakai sanitizer, face mask, berjarak. Tapi Nabi sebut dengan arahan umum. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Muslim? Nabi sebut la dharara wala dirar. Nabi sebut 1000 tahun yang lalu kepada umat di akhir zaman sampai bila-bila. La dharara wala dirar, maknanya jangan cari kemudaratan dan jangan sebar kemudaratan. Jangan cari benda mudarat. Penyakit mudarat ke tidak? Pandemik ini mudarat ke tidak? Mudarat. Jangan cari sebab. Dan jangan sebar kemudaratan. Jangan sebar penyakit. Cara Nabi itu cukup lunak dalam kerangka membawa peringatan supaya kita berjaga-jaga. La dharara wa la dhirar,
Nak terjemah dalam bahasa lebih dekat hari ini, jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Daripada umum hadithul, maka ada SOP. SOP ni pula yang menentukan SOP ni bukan kameraman kita, bukan Arifin, bukan saya, bukan tu imam masjid USJ 4. Yang letak SOP ni adalah orang-orang pakar dalam bidang penyakit dan perubatan, pakar dalam bidang agama. Mereka bergabung tenaga mencari jalan untuk bagaimana menghalang penyakit daripada berluasa, tersebar dan menyekat penyakit daripada menimpa umat. Jadi inilah langkah bijak demi untuk kelangsungan masyarakat supaya tak kena penyakit dan tak sebar penyakit. Jadi saya sebut ini sebab ini pentas kita. Kita nak bercakap tentang ilmu mesti dalam suasana yang tenang. Kalau tidak, tak tenang kita berceramah seminggu 2 minggu, penyakit merebak lagi, tutup pula dah, masjid pun tutup, bahaya pula, bahana kepada kita. Tak naklah macam tu. Jadi SOP ini adalah dalam kerangka agama. Kemudian dalam kaedah fiqh pun kata macam tu. Apa kaedah fiqh kata? Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Itu kaedah fiqh. Bila mana pihak berkuasa negara, termasuklah pakar penyakit, pihak berkuasa negara, pemimpin dan ulama, mereka buat satu keputusan dalam kerangka untuk mencari kemaslahatan kepada rakyat jelata, supaya rakyat selamat dan sehat. Jadi keputusan ini ada hak untuk dipatuhi oleh kita semua. Itu saya sebut secara umum berdosa kalau tidak patuhi SOP, bahkan memperkecilkannya. Lebih berdosa lagi bila kita tak jaga SOP dan tak cuba untuk mengekang penyakit ini. Kita telah menganiayai segolongan manusia. Siapa mereka itu? Kita telah zalimi mereka. Siapa agaknya, puan-puan? Saya serius hari ni. Sungguh serius ni. Bukan tak apa nak senyum ni. Kita telah menganiayai segolongan manusia kerana sebab kita tak jaga SOP. Siapa? Liners, para doktor, para nurse, para pegawai perubatan. Mereka terpaksa berada dalam kekangan situasi yang menakutkan. Pesakit makin ramai, pesakit makin berisiko. Mereka ada risiko tak? Risiko penyakit, dan mereka pula tidur tak cukup, letih, penat, bekerja malam siang, lebih pada had, bertukar lumus. Tidak itu satu kezaliman bagi mereka? Sedang mereka ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada hak untuk berehat. Macam kita jugalah, dengan cucu, cicit, dengan anak isteri. Mereka tak boleh pulang ke rumah. Kalau pulang pun tak boleh dekat dengan anak-anak, sebab risiko tinggi mereka berada di suasana pesakit COVID yang mereka jagai. Takkah zalim namanya? Zalim. Menyebabkan mereka terpaksa hidup dalam suasana. Kita penyebabnya. Ini antara sebab saya kata kita boleh berdosa, dan kita tidaklah nak jadi hamba yang berdosa. Maka tuan-tuan, jom di samping kita banyak berdoa, kita banyak merintih, kita banyak istighfar kepada Allah, kita banyak bermunajat dengan doa-doa tadilah. Contohnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kita baca malam siang. Kita baca bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, angkat penyakit. Ya Allah, tolong jauhkan penyakit pada melanda masyarakat. Tolong pulihkan balik. Di samping doa malam siang kita buat, kita ambil juga kesempatan jaga SOP yang diwajibkan. Kita gabungkan sekali. Fizikalnya SOP, rintihan hati kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan amal kita. Satu hari akan datang, dunia kembali pulih, masyarakat kembali tenang. Tidak mustahil, sebab Allah Tuhan yang maha berkuasa. Bagaimana Allah yang
menentukan penyakit itu berlaku, Allah juga yang boleh angkat penyakit by cash. Tidak besok hari ini pun boleh. Betul tak? Sebab Allah Maha Kaya. Di tangan Allah segala kuasa. Cuma ujian kepada kita. Namun begitu, alhamdulillah,